Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Dialah pencipta, dialah pemilik, dialah pentadbir, dialah yang mengaturkan segala sesuatu. Dialah pentadbir dan dialah yang mentakdir. Kepadanya lah kita semua akan kembali. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang merupakan utusan Allah, kekasih yang paling kita sanjung dan manusia yang paling agung, contoh teladan buat sekalian umat. Melalui jalannya kita mencari redha Allah dan kita nak meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat ke atas keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini sekali lagi kita bertemu. Alhamdulillah. Menyambung bicara kita tentang macam mana kita meneladani para generasi sahabiyah, para sahabat Nabi, atau generasi wanita-wanita muslimah. Ya rahmukillah. Bagaimana kita meneladani para sahabiyah? Dari sudut mana? Dari sudut akhlak dan prinsip-prinsip keimanan yang ada pada mereka. Itulah yang kita nak ikut dan contohi. Dan memang menjadi satu kewajipan bagi kita untuk memahami agama ni. Contoh yang terbaik adalah kembali kepada generasi yang terbaik, iaitulah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di situlah tempat rujuk kita dan di situlah contoh teladan bagi kita. Tidak ada orang yang lebih baik daripada generasi sahabat. Tidak ada. Mereka lah yang paling baik sekali. Kalaupun apa yang kita buat ni sama seperti mereka, tetap saja pahala dari sisi Allah mereka lebih baik. Sebab mereka sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum iyyakum wa ashabi." Depannya iyyakum wa ashabi. "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Kamu kena hati-hati dengan sahabatku. Jangan kata huduh, jangan kata buruk tentang sahabatku. Kerana sesungguhnya seandainya kamu ni yang bukan sahabat menginfakkan satu gunung Uhud dari emas, nescaya dia tak sama dengan sedekah secupaknya para sahabat atau separuh cupak. Maknanya apa yang sahabat buat lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kalau boleh nak menyusuri jalan tu, nak ikut dia. Kalau pun tak boleh sama pahala dengan dia, sekurang-kurangnya amalan kita tu menepati apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka lah cerminannya hadis. Jadi bila Nabi sebut, mereka buat. Bila Nabi sebut, dia buat. Jadi dia contoh yang terbaik untuk kita faham bagaimana bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya diamalkan. Baik,
Hari ini kita nak berbicara tentang satu sudut akhlak mulia yang dicontohkan oleh mereka berdasarkan panduan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akhlak apa yang kita nak bincang pada hari ini? Akhlak yang kita maksudkan atau yang kita nak bincang pada hari ini ialah Al-Jud wal-Karam, sifat pemurah dan berhati mulia. Sifat pemurah dan berhati mulia. Kita semua tahu dalam dunia ni Allah tak jadikan semua manusia sama. Ada yang susah, ada yang senang. Maka dalam syariat kita, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan orang yang senang berbudi dan berbakti kepada orang yang susah. Dengan cara apa? Dengan cara menginfakkan sebahagian apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Okey? Bahasa mudah, berkongsi amalan, berkongsi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala malah menjanjikan kebaikan yang besar dalam bab ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayat ni famous, 261 surah Al-Baqarah, iaitu siapa yang bagi infak seperti menanam sebiji benih, keluar daripada satu benih 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu keluar pula 100 biji. Jadi 100 kali 7 sama dengan 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini semua kita tahu kelebihan infak fi sabilillah. Baik. Adapun dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sangat hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu galakan infak fi sabilillah. Okey, galakan infak fi sabilillah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang Arab datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia pegang tali unta dia. Lalu dia tanya, ya Rasulullah atau ya Muhammad, bagi tahu kepadaku amalan yang mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Arab ni tanya Nabi, wahai Rasulullah atau ya Muhammad, khabarkan kepadaku satu amalan aku buat, aku dekat dengan syurga dan aku jauh dari neraka. Nabi SAW pun berhenti dalam perjalanan dia. Kemudian dia tengok kepada sahabat dia, dia kata laqad wufiqa atau laqad hudiya. Orang ni soalan dia ni soalan yang terpandu atau dia diberi petunjuk untuk tanya soalan ni.
Kalau dia tanya soalan ni maknanya orang ni diberi petunjuk. Sebab apa? Dia tanya soalan macam mana nak dekat dengan syurga dan macam mana nak jauh dari neraka. Bererti Allah dah campurkan rasa dalam hati dia, dia dalam hidup ni nak masuk syurga, nak selamat dari neraka. Maka soalan tu menggambarkan keinginan dia, dan keinginan seperti itu adalah sesuatu petunjuk dari Allah. Kita ni kalau ada dalam hati kita, ya Allah, aku nak masuk syurga. Ya Allah, aku tak nak masuk neraka. Itu petunjuk dah. Cumanya kena pergi cari jalan dia tu. Itu Badui ni, dia pergi tanya Nabi. Jangan pula, ya Allah, aku nak selamat daripada neraka, aku nak masuk syurga. Habis tu buat macam mana? Ikut aku punya suka lah nak buat macam mana, yang penting boleh masuk syurga. Tak boleh. Syurga ni ada jalan dia. Bukan mudah-mudah mari buat satu rekod, satu amalan, rekod satu zikir, kita pun kata siapa buat lagu ni dia masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Kemain dia punya fadilat. Tapi bila cek amalan tu palsu. So orang ni kita panggil scammer. Scammer lah ni, janji palsu. Jadi sahabat ni, dia tanya soalan, Nabi kata, orang ni, soalan dia ni menunjukkan dia diberi hidayah oleh Allah. Lepas tu Nabi SAW tanya dia sekali lagi, apa yang kamu tanya tadi? Dia pulang soalan dia. Tunjukkan, khabarkan kepada aku, amalan yang aku buat mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi SAW jawab, okey? Nabi kata apa? Ta'budullah, kamu sembah Allah, jangan syirik. Kemudian Nabi kata, dirikan salat. Kemudian Nabi kata, tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Dan kemudian Nabi kata, tasilur rahim, menghubungkan silaturrahim, dan seterusnya hinggalah akhir hadis. Cuma fokus kita dalam bab ni ialah galakkan untuk mengeluarkan zakat kepada, dan amalan ini mendekatkan diri kepada syurga dan menjauhkan diri dari api neraka. Baik, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Saya pilih beberapa hadis ni banyak. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhkanlah takutilah api neraka. Takutlah kepada neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah biji kurma. Walaupun dengan sebelah biji kurma. Okey. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla jabal. Muttafaqun alaih. Nabi kata, siapa yang bersedekah sekadar senilai satu biji kurma dari hasil yang baik, dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Okey. Sesungguhnya Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian dia menjaganya untuk tuan sedekah, seperti mana seorang dari kamu menjaga anak kudanya daripada kecil jadi besar, sampailah sedekah senilai sebiji kurma tadi jadi sebesar gunung. Muttafaqun alaih. Nak terjemah lagu mana hadis tu? Boleh rujuklah hadis riwayat Bukhari nombor 1410.
Riwayat Imam Muslim nombor 1014. Cuma fokusnya hadis ni sebut siapa-siapa bagi sedekah sebesar senilai biji kurma, di sisi Allah, Allah jaga sampai jadi sebesar gunung. Boleh faham tak? 700 kali ganda dah tadi. Kemudian menyelamatkan diri dari api neraka, 2. Ketiga, Allah jaga pula besarnya kelebihan dia sedekah ni. Siapa yang bagi di sisi Allah daripada sebiji kurma, Allah ganda jadi sebesar gunung. Tuan-tuan nak cari pelaburan kat mana begini besar ni? Letak dalam bank sebesar biji kurma, emas ke perak ke. Duduk beberapa ketika, emas tu jadi sebesar gunung. Siapa kalau tiba-tiba ada bank buat lagu tu dia nak masuk duit dia? Jaminan ni jaminan, bukan main-main tak, jaminan confirm. Ramai orang simpan. Kalau nampak lah, hak masalah hak tak nampak ni. Baik, hadis berkaitan dengan sedekah ni banyak lah, banyak. Boleh rujuk Riyadhus Salihin pun ada. Salah satu, berapa hadis kita bagi? 3. Hadis yang keempat, Nabi SAW bersabda, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu menghapuskan dosa seperti mana api ataupun seperti mana air memadamkan api. Hadis ni darjah dia sahih dari riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Kemudian hadis yang kelima terakhir. Banyak hadis ni saya petik-petik je hadis daripada buku saya ni. Kita ambil yang pendek-pendek dan masyhur. Hadis yang kelima ialah orang yang bersedekah termasuk salah satu dari mereka yang berada di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Kan ada hadis 7 golongan berada di bawah teduhan, hari di mana tidak ada teduhan melainkan teduhan dari Allah. Betul tak? Pernah dengar hadis tu? 7 golongan yang berada di bawah padang mahsyar nanti, matahari sejeka atas kepala, tak ada teduh, tak ada bayang, tak ada orang yang boleh berteduh dari bayang melainkan orang yang Allah bagi kat dia teduhan ni. Dan mereka itu ada 7 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan tu siapa? Ingat tak? Boleh kira tak 7 tu? Nombor 1 siapa? Pemimpin yang adil. Nombor 2, pemuda yang membesar dalam ketaatan. Nombor 3, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Nombor 4, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan wanita yang zatu mansibin, wanita yang berkedudukan dan cantik. Wanita yang berkedudukan dan cantik. Lalu dia kata, aku takut kepada Allah. Dia menolak berzina kerana takut kepada Allah. Yang keenam, lelaki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Lelaki yang bersedekah secara sembunyi.
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Oh, dahsyat dia punya sedekah. Maknanya dia sembunyi sedekah tu. Nabi kata tangan kiri pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Macam mana tu? Itu dia panggil sifat mubalaghah. Nabi bagi contoh yang menunjukkan sangat-sangat sembunyi. Padahal tak ada lah waktu dia pergi sedekah tu dia tinggal tangan dia kat rumah. Ada. Dia kerak tangan dia, cabut tak, duduk rumah dulu tangan kiri, aku nak pergi sedekah dengan tangan kanan. Siapa-siapa tangan kiri tak tahu apa yang sedekah tangan kanan. Tak adalah sampai kena cabut tinggal. Tapi nak sebutnya sifat melampau atau bersangatan dalam menyembunyikan sedekah. Maknanya kalau tangan kiri kita tak tahu, orang lain lagi patutlah. Isteri tak tahu apa yang disedekahkan oleh suami. Suami tak tahu apa yang disedekahkan oleh isteri. Cuma jangan ambil barang dia lah sedekahnya. Isteri tak tahu, suami pun balik-balik. Suami tak tahu, balik-balik. Mana abang punya ni, tak ada dah. Jangan sedekah lagu tu dia tanya. Hak ni sedekah daripada harta kita yang dia takkan tanya. Tak ada orang tahu. Adik-beradik tak tahu, suami tak tahu, ibu bapa tak tahu. Tak ada orang tahu melainkan Allah yang tahu. Orang yang menyembunyikan sedekah dia di akhirat nanti berada di bawah naungan arasy Allah. Di hari tiada teduhan melainkan teduhan itu. Yang ketujuh siapa dia? Orang yang ingat kepada Allah bersendirian, kemudian dia mengalirkan air mata. 7 golongan. Jadi salah satunya siapa? Orang yang bersedekah. Okey, habis. 5 hadis, 2 ayat Quran. Ini galakkan dalam agama. Yang kita nak tengok apa dia? Contoh. Ada tak contoh yang menceritakan bagaimana para sahabiat, wanita-wanita ni, orang lelaki kita biasa dengar tak, wanita-wanita ni yang mana hidup dia adalah cerminan kepada perintah tadi. Jawapan dia ada. Jawapan dia ada. Okey. Malah para orang-orang salih ni hati mereka tidak bakhil. Berkata salah seorang dari orang salih, inni ad'u Allah kulla yawmin an yarzuqa ikhwani jannatan 'arduha as-samawati wal ard. Fakaifa abkhalu 'alaihim bidunya la tusawi 'inda Allah janaha ba'udah. Salah seorang dari orang salih berkata, aku ni tiap-tiap hari minta dengan Allah bagi kepada kawan-kawanku syurga. Lantas bagaimana aku boleh bakhil dengan mereka? Padahal dunia sama sekali tidak senilai dengan syurga walaupun sebelah sayap nyamuk. Boleh faham? Tiap-tiap hari dia minta syurga, bagi kat kawan. Tiba-tiba kawan minta sikit je, aku tak nak bagi. Maknanya mereka ni sangat pemurah. Dengan harta dunia, malah mereka juga kalau boleh semua sahabat-sahabat dia dapat kenikmatan syurga. Oleh kerana itulah mereka ni dalam bab infak sangat dahsyat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehingga dahsyatnya mereka ni ada satu sifat lagi yang ditambah daripada tajuk kita kata apa? Pemurah dan kemuliaan hati, kan? Sifat pemurah dan kemuliaan hati. Ada satu lagi sifat tambahan atas pemurahnya mereka. Apa dia? Sifat ithar. Ithar ni dipanggil berkorban. Pemurah ni sampai peringkat aku tak dapat pun tak apalah,
Yang penting kawan aku atau jiran aku atau sahabat aku ni dapat. Pemurahnya sampai tahap tu. Mana kisah mereka? Satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu kesusahan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar kepada beberapa orang isteri dia nak tanya, hantar utusan tanya, boleh tak nak terima tetamu aku ni? Kata di para isteri Nabi, kita tak ada apa-apa nak bagi kat tetamu. Tu Nabi tak ada apa-apa nak bagi kat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, ada tak siapa nak ambil lelaki ni jadi tetamu di rumahnya malam ini? Kisah ni famous ni. Kemudian lelaki seorang daripada lelaki Ansar kata, aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, okey, awak balik dia ke rumah kamu. Baliklah lelaki ni jumpa isteri dia. Dia kata, ini adalah tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita simpan sesuatu pun melainkan bagi kat dia. Jangan sembunyikan, jangan apa, hak makanan ada rumah tu bagi kat dia. Jawab isteri tersebut, wallahi ma indi illa qutus sabiyah atau qutus sibiyah. Demi Allah, hak ada di rumah ni sekarang ni, hak tinggal ni cukup-cukup untuk makanan anak-anak kita. Kata suami dia, fa idza arada sibyatal asha fanawwimihim. Nanti kalau anak-anak lapar nak makan malam, suruh mereka tidur. Kemudian kamu datang, nyalakan pelita, kemudian hidangkan makanan. Bila dah start makanan tu, aku akan pura-pura betulkan pelita dan matikan pelita. Kemudian kita makan dalam gelap. Biar lelaki tu makan, kita tak makan. Maka betul dia buat seperti mana yang dia rancang. Sampai besoknya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu aw dhahika min fulanin wa fulanah. Allah kagum dengan lelaki dan wanita itu, ataupun Allah tertawa melihat apa yang mereka berdua lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri memerlukan. Ithar. Hamzah, alif lah, alif yang hamzah di bawah, ya mati, ya, sa titik 3, alif, kemudian ra, ithar. Dia ambil daripada perkataan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri memerlukan. Oh, dahsyat sifat ni. Kita payah nak dapat sifat ni. Nah, kita kalau tengok macam mana, kat rumah kita pun tak itu lagi, tak kena bagi kat orang. Kita punya sifat macam tu. Sahabat ni tak apa, kita tak ada, biar orang lain tu dapat. Yang ni dahsyat. Yang ni dahsyat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada kalangan wanita yang utama dalam soal infak ini. Dalam soal infak. Contoh nombor 1, siapa dia? Contoh nombor 1, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Betul lah, Khadijah lah nombor 1 sekali. Sebab apa?
Sebab Khadijah lah orang yang telah menghabiskan hartanya untuk membantu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma Khadijah ni kita boleh sebut sebagai umum lah. Tidak dibanyak disebut detail kerana hartanya itu terlalu banyak dihabiskan kepada perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang lagi ialah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah ni siapa? Isteri Nabi juga. Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi juga, radhiyallahu anha. Saudah ni dia adalah seorang yang sangat-sangat pemurah, sehingga hatinya tidak cenderung sedikit pun kepada dunia. Dalam sirah dinyatakan, satu hari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab mengirimkan satu bejana atau satu bekas berisi dirham. Dirham. Bekas yang penuh dengan dirham. Lalu bila sampai kepada Saudah, Saudah kata, apa ni? Dia kata, hadhihi darahim. Ni semua ni dirham. Dia pun terkejut, dia kata, darahim fi ghiraratin kabiratin mithlu tamar. Dirham dalam bekas yang besar seperti kurma. Bekas kurma tu, biasa bekas kurma ni besar. Kan? Dalam bekas kurma tu terisi dirham, duit perak banyak. Dia terkejut, duit perak dalam bekas kurma. Thumma nadat ala jariyatiha. Dia pun panggil hamba perempuan dia. Dia buka bekas tersebut, dia tu bagi-bagikan kepada orang-orang fakir, miskin dan anak yatim. Contoh yang ketiga. Siapa yang ketiga? Isteri Nabi juga, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Dia agak banyaklah cerita dia nya. Nak beza dengan Khadijah. Sebab apa? Khadijah ni pertama isteri Nabi hak first mula-mula. Kemudian dia meninggal awal. Jadi waktu dia meninggal, sahabat ni belum lagi ramai. Adapun Aisyah, dia hidup selepas daripada sallallahu alaihi wasallam wafat, jadi cerita dia ni banyak. Salah satu daripada orang yang menceritakan tentang sifat pemurahnya Khadijah ataupun Aisyah ialah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni siapa dia? Dia dengan Aisyah. Kalau kita ingat, anak saudara, anak menakan. Dia sebut menakan tadi tu. Anak saudara. Ayah dia Az-Zubair ibn al-Awwam, berkahwin dengan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar adik-beradik dengan Aisyah binti Abi Bakar. Jadi Aisyah binti Abi Bakar isteri Nabi, Asma binti Abi Bakar adik dia. Kan? Kemudian anak saudara dia nama dia Abdullah ibn Zubair. Anak saudara siapa ni? Anak saudara Aisyah, anak kepada Asma. Okey. Kata Abdullah ibn Zubair, "Ma ra'aitum ra'ataini qat ajwadu min Aisyah wa Asma." Kata Abdullah ibn Zubair, aku tak pernah tengok wanita yang lebih pemurah daripada dua orang.
Siapa dia? Aisyah dan Asma. Asma tu mak dia, Aisyah tu mak saudara dia. Mana aci puji mak dengan mak saudara. Kita kata, tapi sahabat ni dia bukan kira tu. Sahabat ni dia menyatakan secara jujur apa yang dia tengok. Dia kata apa? Wajuduhuma mukhtalifun, dan sifat pemurah keduanya berbeza. Adapun Aisyah, dia kumpul kemudian dia sedekahkan. Dan adapun Asma, dia tak simpan walaupun untuk esok. Aisyah ni kalau datang, sifat dia kalau sikit dia tak bagi, tunggu banyak baru dia bagi. Asma ni pula sikit ke banyak, hari ni ada, hari ni bagi. Okey. Tapi banyak tu banyak mana? Bukanlah kata tunggu saja jadi jutawan, tak. Maknanya kalau ada banyak sikit dia bagi. Dari Urwah ibnu Zubair, ni anak dia pula, anak saudara juga ni, orang lain pula. Urwah ibnu Zubair, adik-beradik dengan Abdullah ibnu Zubair. Dia kata, kanat Aisyah la tumsiku syai'an mimma ja'aha min rizqillahi illa tasaddaqat bih. Berkata Urwah pula, Urwah kata, Aisyah pun sebenarnya dia tak simpan harta atau sesuatu yang datang kepadanya dari rezeki yang Allah bagi. Ada je rezeki bagi, ada je rezeki bagi. Wih, dahsyat ni. Macam mana? Contoh dia, contoh hak tadi pujiannya, ni contoh ceritanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad atau Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dia kata, berkata Urwah, ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyata bi 100,000 dirham. Satu hari Muawiyah ni waktu dia jadi khalifah, dia hantar hadiah kepada Aisyah berupa 100,000 dirham. Duit perak tu 100,000. Satu dirham berapa Pak kita lah ni? Satu dirham. Tak tahu. Aja tengok berapa nilai satu dirham. Ada zaman kita lah ni orang duk jual dirham ni. Nah. Kita lihat harga satu dirham. Harga satu dirham. Tu dia. Kalau ikut sini lebih kurang satu dirham RM50. Kalau pak kita ni lah jual, ada dirham tahun 2016 RM30 satu dirham. Dirham restu RM25. Antara itulah harga 25-30. Kita ambil paling murah pun tak apalah, RM25 lah satu dirham. Kalau 100,000 dirham berapa? Mana cikgu komputer, cikgu matematik sini ni? 100,000 kali 25. Tambah 50 dekat 25. Jadi 2.5 juta. 2.5 juta Muawiyah bagi hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyat. Tu perak baru, kalau mah lagi dahsyat. Apa Aisyah bila sampai je harta tu ke Aisyah, apa Aisyah buat? Terus faqassamatha, dia tu bagi, distribute. Falam tatruk minha syai'a, sehingga tidak tinggal walaupun satu dirham. Faqalat Barirah, lalu berkatalah hamba dia nama Barirah. Berkatalah Barirah, anti sa'imah, fahalla bata'ti lana minha bidirham lahman. Kata hamba dia,
engkau kan puasa. Kenapa tak beli kenapa tak ambil 1 dirham nak beli daging buat berbuka, buat makan? Kata Aisyah, kalau mau bagi tahu kat aku tak ada awal pun aku beli. Maknanya dia bagi tu, dia tak terfikir pun untuk dia. Dia kira nak bagi. Wa anhu aidan, berkata Urwah lagi, wa inna Aisyah tasaddaqat bi 70,000 dirham wa innaha la turakki'u janib dir'iha radhiyallahu anha. Sehingga waktu dia bagi tu, dia bawa 70,000 dirham. Saya ingat siapa dia punya kantung, beratnya nak dia bagi orang, bagi harta. Allahu Akbar. Ni Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian satu lagi nama dia Zainab binti Jahsh. Ni orang-orang hebat ni, isteri-isteri Nabi ni, masya-Allah. Ni dia betul. Apa hak Nabi ajar, hak itulah hak dia buat. Dia juga qudwah. Jadi nampak tak? Kalau orang lelaki ni ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, maka untuk wanita qudwah yang paling baik ialah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantilah habis kitab ni kita baca kitab tentang isteri-isteri Rasulullah pula. Kalau kita baca dah dulu dah. Cuma tak ingat dah lah. Kita ulang sekali lagi. Tentang ada satu kitab. Dulu kita baca tak ada kitab. Ni ada satu kitab yang telah ditulis dalam bahasa Melayu memperkenalkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil kitab tu, kita buat silibus kita. Jadi boleh kenal lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha dikenali sebagai atwaluna yadan, wanita yang paling panjang tangan. Panjang tangan tu maknanya suka bersedekah. Kita kalau panjang tangan curi tak? Wanita yang panjang tangannya ialah orang yang paling banyak bersedekah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. Kata Nabi kepada isteri-isteri dia, isteri-isteri Nabi ni ada 9 orang kan. Nabi kata kat isteri dia, orang yang paling cepat di antara kamu bertemu dengan aku di akhirat nanti adalah orang yang paling panjang tangannya. Kata Aisyah, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwala yada. Lalu isteri-isteri Nabi ni berlumba-lumba antara satu sama lain, siapa yang paling banyak sedekah dia. Patutlah. Aisyah berlumba sedekah. Tadi kita kata Saudah binti Zam'ah berlumba sedekah. Zainab binti Jahsh berlumba sedekah. Sebab Nabi kata, siapa yang paling banyak sedekah di antara kamu, orang itulah yang pertama sekali akan bertemu aku nanti. Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. Panjang tangan di sini orang banyak sedekah. Maka kata Aisyah, isteri Rasulullah ni berlumba-lumba siapa paling banyak sedekah. Sehingga dia kata, fakanat atwaluna yadan Zainab. Yang paling banyak sedekah di kalangan kami adalah Zainab. Ni yang paling banyak di antara kami adalah Zainab. Fakunna idza ijtama'na ba'dahu namuddu aydiyana fil jidar natatawal falam yazal naf'alahu hatta tuwfiyat Zainab
wa kanat imra'atun qasirah falam takun rahimahallahu atwalana fa'arafna annama arada sadaqah. Jadi mula-mula dengan hadis ni, Nabi kata hak paling panjang tangan. Nakal juga ni hadis ni. Hadis bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Dia kata, waktu kami dengar hadis ni mula-mula, Nabi kata orang yang paling awal bertemu dengan aku. Maknanya, selepas Nabi wafat, isteri Nabi hak mula-mula meninggal tu lah hak akan jumpa dia mula-mula kan. Jadi Nabi kata, siapa yang paling panjang tangannya, dialah yang paling awal bertemu dengan aku. Kerana dia akan mati dulu. Isteri ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu waktu mula-mula Nabi wafat, kami pun pakat letak tangan dekat dinding. Kami ukur siapa paling panjang tangan kami. Mana dia kata siapa paling panjang tangan, dia mati dulu di kalangan kita. Sebab Nabi kata dia akan berjumpa Nabi dulu. Falam nazal laf'alahu, kami senantiasa ingat begitu dah. Sehinggalah meninggalnya Zainab. Sehingga meninggalnya Zainab. Padahal Zainab bukanlah orang yang paling panjang tangannya di antara kami, kata Aisyah. Rupa-rupanya kami sedar yang Nabi maksudkan panjang tangan itu ialah banyak sedekahnya. Barulah dia tahu sebenarnya kelebihan Zainab ni, wa kanat sanna'ul yad fakanat tadbar wa takhraz wa tasaddaq. Zainab ni dia suka buat kraft tangan. Maknanya dia buat kerja dengan tangan dia. Dia ambil kulit, dia suci bersihkan kulit, dia buat benda-benda, kemudian dia sedekah perkara dia buat. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyat, hebat. Berlumba-lumba. Berlumba-lumba nak jadi orang yang paling pertama jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita yang seterusnya tu berapa orang dah kita cerita. Seterusnya ialah adik kepada Aisyah tadilah. Siapa dia adik dia? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar, dia ni orang yang terkumpul padanya sifat kebaikan, kepintaran, murah hati. Apa yang tidak terkumpul kepada, melainkan kepada orang-orang yang terpilih saja. Maknanya orang ni, Asma ni cukup sempurna sifat dia. Dia ni baik perbuatannya, hatinya pula baik, akalnya pula cerdik. Sehingga Muhammad Ibnul Munkadir kata, kanat Asma bintu Abu Bakar sakhiyatan nafs. Dia ni sangat-sangat jiwanya pemurah. Sangat jiwanya pemurah. Sehingga an Fatimatul bintul Munzir, Asma ni pernah dia sakit. Waktu dia sakit, dia memerdekakan seluruh hamba-hambanya. Dia sakit, dia ingat dia nak mati, nak sedekah ni sebelum mati. Dia merdeka semua hamba-hamba dia. Okey. Wa za'ama faqra az-Zubair wa raghma faqra az-Zubair faqad kanat Asma imra'atun sakhiyatun nafs bibadhilatul yad fakanat taqulu li banatiha wa ahliha anfiqna wa tasaddaqna wa la tantadhirna al-fadl fa inna kunna idhan tadartunna al-fadl lam tafdulna shay'a wa in tasaddaqtunna lan tajidanna faqdahu. Sehingga Asma ni dia pesan kepada anak-anak dan keluarga dia, infaklah dan bersedekahlah, jangan tunggu senang. Jangan tunggu senang. Sekiranya kamu tunggu waktu kamu senang, kamu tak akan senang apa-apa pun.
Bahkan sekiranya kamu bersedekah, kamu tidak akan mendapatinya hilang. Kalau kamu tunggu senang, bila tak senang. Tapi kalau kamu sedekah, yang kamu sedekah tu tak akan hilang. Itu perkataan siapa? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Sehingga Asma ni walaupun masa tu dia tak banyak harta, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, mali illa ma adkhala alayya Zubair, afa atasaddaq?" Rasulullah, aku ni tak ada harta melainkan apa yang suami aku bagi. Zubair bagi kepada Asma, harta dia ada. Boleh tak aku nak sedekah, kata dia. Boleh tak nak sedekah? Nabi kata, tasaddaqi wala tu'i fayu'ak alaiki. Bersedekahlah dan jangan bakhil, nanti Allah sempitkan kepada kamu. Jadi Nabi suruh galakkan dia sedekah. Okay? Jadi ini antara contoh-contoh kisah para sahabiyat, bagaimana sifat mereka sangat murah hati dan bersedekah kerana mereka mencintai apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul dari kebaikan-kebaikan bersedekah di jalan Allah. Jadi penting kepada kita mengambil contoh teladan ini. Ambillah cara macam mana yang kita mampu. Tak mampu banyak, sikit pun tak apa. Bersedekahlah. Cuma kalau orang tanya waktu bila nak bersedekah, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, tidak ada hari pun melainkan pagi-pagi malaikat ni akan ada dua malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ganti yang dia nafkahkan, dan berikanlah kepada orang yang bakhil kebinasaan pada yang dia tahan. Jadi ada orang dengar hadis ni, dia kata melalui hadis ini kita dapati waktu subuh adalah paling baik bersedekah. Lalu dijenamakan dengan sedekah subuh. Tapi sebenarnya tidak ada dalam agama kita yang istilahnya sedekah subuh. Tak ada. Bukan kata tak boleh sedekah subuh. Boleh sedekah tu, cuma bukan subuh saja. Jadi kalau kita kata sedekah subuh ni seolah-olah kita mengkhususkan sedekah di waktu subuh. Sebenarnya tidak, sebab dalam riwayat Ibnu Hibban kalau tak silap, ada satu lagi riwayat waktu petang pun malaikat sebut benda yang sama. Waktu nak terbenam matahari, tidak terbenam matahari, malaikat ada juga malaikat kata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang infak dan berilah binasa kepada orang menahan hartanya. Maknanya malaikat tu berdoa pada siang dan malam. Bererti bukan sekadar subuh je. Setiap sepanjang hari, sama ada pagi ataupun malam, adalah waktunya bersedekah. Malah dalam sedekah ni, mana yang lebih utama, siang ataupun malam? Mana lebih utama, siang ke malam? Sudah. Nah, ini kata siang ni sebab kata subuh tadi. Tak, kita kata sedekah subuh dah tak ada dah. Siang ke malam nak sedekah? Siang malam. Jawapan betulnya siang malam. Tak betul dah tu. Kau nak tukar malam siang, siang malam ke malam siang? Ada beza tak? Siang malam ni kita sebut siang dulu, malam kemudian. Malam siang kita sebut malam dulu, siang kemudian. Maknanya lebih utama hak kita sebut dulu. Hak mana lebih utama? Malam siang ke siang malam? Malam siang. Sebab apa? Sebab kita start hari malam. Ada jawapan lain? Saya kata siang malam. Sebab apa saya? Sebab dia permulaan hari. Encik Hafsah kata
malam hak mula hari. Syahir kata siang hak mula hari. Jawapan dia, rujuk surah Al-Baqarah ayat 274. Rujuk surah Al-Baqarah ayat 274. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 274. Siapa yang ada Quran? Surah Al-Baqarah ayat 274. Jumpa dah? الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada waktu malam dan siang. Allah sebut malam dulu kemudian siang, menunjukkan malam lebih utama daripada siang. Kenapa pula malam lebih utama daripada siang? Allah Ta'ala sebut sirran wa alaniyah, secara sembunyi dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi kenapa malam diutamakan? Sebab apa? Sebab pada sifat malam ada sembunyi yang lebih dari siang. Kan kita dah sebut tadi hadis yang orang kata orang yang menginfakkan hartanya sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maknanya sedekah terang-terangan dan sedekah sembunyi-sembunyi, mana lebih utama? Sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih utama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sirran dulu, secara sembunyi lebih dahulu daripada terang-terangan. Dua-dua tu baik belaka. Siang malam sedekahlah, tak apa, tak ada masalah, baiklah sedekah siang dan malam ni. Malam dan siang dua-dua tu. Cuma yang lebih sembunyi lebih utama. Makin dia sembunyi orang tak tahu, makin utama. Sebab tu Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berjalan di tengah rakyat dia bila? Waktu malam. Dia tengok mana ni? Waktu malam. Kadang-kadang dia pergi pikul berah-berah apa, dia tinggal je kat rumah tu. Orang pun tengok tuk-tuk itu, dia tinggal. Nah, jadi orang tak tahu siapa dia bagi ni. Kerana apa? Sifat sembunyi dalam sedekah lebih utama. Tapi kalau kita lah ni malam ke siang, sifat tersembunyi tu ada. Sebagai contoh, kita transfer je dekat bank, tak ada orang tahu, kita je tahu. Tak kira siang, tak kira malam, maka mana-mana yang lebih sembunyi lebih utama. Okey? Pasal apa? Dia lebih mendatangkan ikhlas kerana Allah. Jadi kunci paling utama dalam sedekah ni adalah ikhlas. Selama kita ikhlas, lebih tinggi keikhlasan kita, lebih besar pahala kita. Cuma jangan hati-hatilah. Macam mana sifat menyembunyikan sedekah tu? Sampai kita jangan kata, tengok dia tu, baru ni saya ada juga bagi kat dia sikit. Kita bagi tahu, hilanglah sifat sembunyi tu. Dia dah berpindah daripada amalan sembunyi, kita pergi angkat dia jadi terang-terangan. Sepatutnya kalau kita nak sembunyi, sembunyilah. Macam baru ni saya baca Talbis Iblis kan, cerita tentang Talbis Iblis. Kadang-kadang iblis ni dia tak boleh kalahkan kita, dia tak boleh nak kacau kita. Kurang-kurangnya dia pindahkan daripada hak sembunyi-sembunyi tu jadi terang-terangan. Jadi kurang dah pahala kita.
Kemudian bila terang-terangan, lagi mudahlah dia nak cucuk jarum dia untuk menghilangkan ikhlas. Sebagai contoh dalam bab puasa, Ibnul Jauzi sebut talbis iblis dalam masalah puasa. Contoh dia kata, orang ajak dia makan, dia ni dah dikenali di kawan-kawan tempat pejabat dia ni, orang ni kalau Isnin Khamis ni puasa. Jadi bila orang ajak dia makan, dia tak jawab, saya puasa hari ni. Sebaliknya jawab, hari ni kan Khamis. Bila dia sebut jawab, hari ni saya puasa, hari ni ya dia ayat dia puasa. Tapi kalau dia kata, hari ni kan Khamis, hari ni kan Khamis, dia telah membuka semua hari Khamis yang dia puasa. Nampak tak? Di situlah syaitan datang masuk, syaitan kata, bagus kamu ni, tiap-tiap Khamis puasa. Padahal jawapan beza sikit je. Hak ni kata, minta maaf lah, hari ni saya puasa. Maknanya dia kata hari ni dia puasa, hari lain dia sembunyi. Tapi kalau orang lagi kata, hari ni kan Isnin, contoh ni, mari ajak, tak boleh lah, hari ni hari Isnin. Berapa kali hari Isnin? Hari Isnin kan puasa. Dia kata, maknanya nak ayat ke dia nak ayat dia ni setiap hari Isnin dia puasa. Jadi dia bukan riak hari ni saja, dia riak setiap Isnin. Nampak tak? Cara iblis tipu tu. Cara iblis tipu tu halus dia, kita tak perasan. Jadi sebaiknya kata macam ni, sebaiknya Ibnul Jauzi kata apa? Sebaik-baiknya hari tu dia berbuka. Kalau dia tak nak bagi tahu orang dia puasa, orang dah tahu dah dia puasa. Tapi hari tu bila orang ajar dia berbuka. Nak tunjuk orang dia ni tak puasa dan nak membatalkan tanggapan orang atau pujian orang bahawa dia ni setiap Khamis dia puasa. Sehingga bila dia makan, orang kata, dia ni rupa-rupanya hari ni dia tak puasa. Aku ingat hari setiap Khamis dia puasa. Lepas tu dia puasa dah hari-hari selepasnya. Tak payah bagi tahu ke orang. Sifat nak menyembunyikan amalan itu. Okey? Tapi kalau tiap-tiap Khamis orang dah ajak makan, kena fikirlah juga. Tiap-tiap Khamis orang nak test semua dia ni, aku nak test dia ni. Hari ni puasa, minggu ni ajak, minggu depan ajak, minggu lusa ajak. Kita royak lah, ada kerja, kalau ada orang sakit perut lah ke mana, tak apalah. Maknanya kalau boleh sembunyikan amalan, itu lebih disukai oleh Allah, lebih dekat dengan ikhlas. Begitulah juga dengan amalan sedekah. Sedekah ni yang paling utama adalah yang sembunyi. Semacam mana kita nak bagi tu terpulanglah. Ramalan ni mudah tu. Boleh dengan telefon kita, diam-diam je bagi kat tu, bagi ni. Mungkin dia boleh buat apa tu? Dia punya auto debit bagi. Maknanya dia dulu tu tiap-tiap bulan dia pun sendiri tak sedar. Bukan setakat orang lain tak sedar. Dia sendiri pun kalau tak tengok bank statement tak sedar-sedar duit dia pergi sedekah tu. Jadi tak ada masa dia nak fikir. Tak ada masa syaitan nak itu pada dia. Pasal apa? Automatik dah. Tiap bulan masuk. Jadi lebih sembunyi. Waktu memang tangan kanan pun tak tahu lah jadi. Pasal dia buat auto debit tu dia pun sendiri tak perasan-perasan. Sampai akhirat esok, ya Allah banyak juga aku. Kalau tak sedekah pun habis juga. Duit ni kalau tak sedekah pun habis. Sifat dia habis. Jadi daripada habis tempat lain, baiklah habis kat sedekah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut hari ini, bab kemurahan hati dan kemuliaan. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang seterusnya, itulah pada sifat senyuman dan menggembirakan orang. Rupanya ada dalam bab agama kita ni, senyum dan menggembirakan orang. Kita muka serius ya semua. Dia pun tak muka serius keruk. Hak nombor satu keruk bila balik rumah keruk lalu. Tu balik rumah senyum. Tu masalah juga tu. Betul tak? Orang lelaki ni banyak keruk dekat rumah. Luar dia senyum.
Jumpa orang senyum je. Balik rumah kuk lalu muka. Pasal tengok anak tengok Allah tak boleh lalu. Lepas tu dia ustaz kata pergi luar sini balik. Betul ke lagu tu ataupun macam mana? Atau begitu juga isteri pun sama. Jumpa dengan kawan-kawan senyum, jumpa tak lelaki muka keruk lalu. Tu lagu mana pula tu? Dia kena tengok pula. Macam mana sudut senyum dan menggembirakan orang lain, insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.